Kita fokus bab wasilah sampai kita lupa nak cerita objektif. Berbeza dengan Abu Bakar ketika mana dia naik jadi pemimpin. Kita boleh beza pendapat, tak ada masalah. Isu ni isu sensitif. Saja saya ambil hadis ni. Abu Bakar ketika mana dia naik menjadi pemimpin, ketika dilantik menjadi khalifah kali pertama, apa yang disebut kepada rakyat dia? Innal qawiyya indakum fahuwa dha'ifun indi. Sesungguhnya orang yang kuat di sisi kamu, orang yang berpengaruh di sisi kamu, dia adalah orang yang lemah di sisiku. Sehingga kan aku boleh ambil sebahagian daripada hartanya yang merupakan zakat, aku serahkan kepada orang yang lemah. Wa innad dha'ifa indakum fahuwa qawiyyun indi. Dan orang yang lemah, miskin di sisi kamu, dia orang yang kuat di sisi aku. Maknanya ucap tama Abu Bakar ketika mana menjadi pemimpin, ucap tama dia masa dia naik mimbar, ucapan utama dia memberikan harapan kepada rakyat, memberikan harapan kepada orang miskin. Pemimpin ni bila masuk aja pejabat untuk hari yang pertama sekali nak beri makan pada orang miskin. Kerana benda ni disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru saya, guru tafsir masa di Jordan dulu. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran asas utama sebuah negara nak jadi stabil. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budullah rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa dia? Selain daripada tauhid, falya'budu rabb hadzal bait, falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka itu menyembah Allah, Tuhan bagi Kaabah. Allazi at'amahum min ju', Tuhan yang memberi makan kepada mereka apabila mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Maksud nak stabilkan satu negara, pemerintah kena fikir macam mana nak bagi rakyat makan dulu, macam mana nak bagi rakyat rasa aman dulu. Abu Bakar dia buat benda ni. Wasilah baru cerita kemudian. Beri harapan dulu. Kita kadang kita promosi, kan? Kalau Islam naik, kita akan laksanakan hudud, kita akan potong tangan orang jadi potong-potong saja ni. Betul? Saya fikir macam tu lah. Kita banyak cerita tentang wasilah, kadang-kadang orang tak faham objektifnya apa. Objektifnya nak bagi negara stabil, objektifnya nak bela orang miskin, objektifnya nak hukum orang yang betul-betul bersalah. Mungkin kita boleh beza pendapat lah di sini, kan? Umar dia kata apa? Fa in asabtu fa'inuni, apabila aku betul berada di atas kebenaran, bantu aku. Fa in akhtatu faqawwimuni, bila aku salah hendaklah kamu betulkan aku. Beza cara kita pandang, cara kita promosi tu kena bagi kena, baru orang yakin dengan kita. Benda yang melibatkan pemerintahannya dan jadi retorik, maksudnya jadi hanya nak pilihan raya sebut, lepas tu diam, kan? Nak buat betul-betul pula. Cara kita nak explain hukum Islam kena holistik, kena menyeluruh, bukan hanya cerita fokus pada wasilah dah, kena cerita benda yang lebih jauh daripada tu. Jadi laki ni disebut benda ni lah, dia kata asabtu haddan, aku telah buat satu benda yang boleh kena hukuman hudud. Berjayanya Nabi dalam tarbiyah, berjayanya Nabi dalam memberikan didikan kepada rakyat dia, apabila orang yang bersalah datang jumpa dia untuk mengaku. Itu kejayaan tu, bukan senang. Sebab kadang-kadang kita ni dah buat caught red handed lah.
ditangkap dalam keadaan memang kantoi sungguh, pun tak mengaku lagi. Kan? Oh, itu bukan saya. Mula bagi alasan macam-macam kan? Tak mengaku pada mulanya. Dan akhirnya terpaksa mengaku jugalah bagi alasan macam-macam. Tapi nak ceritanya apa? Nabi berjaya nak didik rakyat dia supaya serah diri. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasulullah, aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku kena hudud. Berjayanya Nabi ni bukan hanya dia seorang. Kalau kita kata dia seorang bolehlah, alah ustaz, dalam negara kita ada je orang serah diri. Ada je orang. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bukan hanya seorang, ramai di kalangan sahabat Nabi ni yang pergi serah diri kat Nabi, walaupun dia tahu hukuman tu boleh menyebabkan dia mati. Kan ada kisah Ma'is Al-Aslami, seorang sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka bersihkan aku daripada dosa. Nabi paling, dia datang lagi. Nabi paling, dia datang lagi. Sehingga Nabi kata, abika junun, kau gila ke? Maksudnya gila ke sampai nak bunuh diri, terpaksa mengaku? Tak, aku tak gila. Nabi suruh sahabat hidu bau mulut dia, takut-takut dia mabuk. Tak mabuk. Sehingga kan direjam dia sampai mati. Ghamidiyah, seorang perempuan daripada Bani Ghamidiyah, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah buat satu kesalahan yang boleh kena hudud, tolong laksanakan atas aku. Nabi tengok dia mengandung daripada hasil zina. Kan tuan-tuan tahu hadis tu kan? Nabi tengok dia mengandung, Nabi kata, balik dulu lah sampai bersalin. Balik sampai bersalin. Lepas 9 bulan dia datang balik, bawa anak baby. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah bersalin dah, tolong laksanakan hukuman pada aku. Nabi kata, kau pergi balik dan menyusukan dia dulu, sehingga dia boleh makan makanan lain selain daripada susu. Kau datang balik. 2 tahun dia menyusukan anak dia, sampai anak dia boleh makan roti. Dia bawa jumpa Nabi, anak dia pegang roti tengah makan. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku dah boleh makan roti, tolong laksanakan hukuman pada aku. Ajaib. Agak-agak kita kalau hakim kata pergi balik dulu, 2 tahun kemudian agak nak datang. 2 tahun kemudian mungkin dah dapat anak saudara baru, dah dapat cucu baru, dah dapat menantu baru, dah dapat bini baru. Sorry hakim, I change my mind, dia kata kan. Sorry, saya dah ubah fikiran. Kalau ubah fikiran pun Nabi tak cari lah. Ma'is tadi, kalau dia ubah fikiran, Nabi tolak dia 4 kali. Nabi tak mau terima penyaksian, pengakuan dia 4 kali. Kalau kali ketiga dia tak datang balik, Nabi tak cari pun. Menunjukkan hukuman dalam Islam ni, hukuman hudud dalam Islam ni, kita bukan nak hukum orang sebahagiannya. Ada hukuman hudud dalam Islam ni bukan nak hukum sebenarnya. Dia bila dah sabit kes baru boleh ambil. Kalau tak sabit kes, terutama kes yang berkaitan dengan zina dan minum arak, selagi mana tidak terbukti di hadapan hakim, tak ada orang dakwa, yang datang tu dia mengaku sendiri, kalau boleh tutup, tutuplah. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan, bukti hadis ini menunjukkan bahawasanya kalau orang dia buat satu kesalahan hudud, kesalahan yang boleh kena hukuman hudud, katalah dia ni zina contohnya kan, dosa dengan Allah, bukan dosa dengan manusia. Dia hudud ni ada dosa dengan manusia. Contoh dosa dengan manusia, mencuri sebab kita ambil barang orang, ni dosa dengan Allah. Apa dosa hudud dengan Allah? Zina, minum arak, murtad. Kemudian katalah dia tak kena tangkap, punya bagus, dia punya orang kata apa, cara susun berzina, tak kena tangkap, tak ada CCTV rakam, tak kena tangkap. Dia rasa dia nak taubat, perlu ke dia serah diri? Wajib ke dia serah diri? Ulama berbeza pendapat. Ulama beza pendapat. Ada yang kata wajib serah diri untuk bersihkan dia. Ada yang kata tak wajib serah diri, taubat saja sudah cukup.
Taubat je dah cukup. Maksudnya kalau dia tak nak serah diri ke hakim, dia tak kata ke hakim, ya Rasulullah tolong laksanakan hukuman atas saya, tak perlu pergi taubat seorang-seorang. Sebab Nabi sebut pada Ma'iz tadi, engkau gila ke? Maksudnya kau pergi taubat seorang-seorang lah. Tak payah nak buka aib. Benda yang Tuhan dah tutup, jangan buka. Jangan buka. Baik.